KPM. Ini macam ni. Graf ni pula macam ni. Ini macam ni. Hai. Peliknya, kenapa yang ni tak sama dengan yang ni? Cikgu. Ya, Ria. Ni Ria tengah tengok graf ni, cikgu. Nampak ada tanda senyum, ada tanda masam, cikgu. Pandailah Ria buat perbandingan. Apa lagi perbezaan yang Ria dapat perhatikan? Ria pasti ada banyak lagi perbezaannya kan, cikgu? Ya, betul Ria. Tapi jangan cerita dulu. Jom kita masuk kelas. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Dan ya, kita dalam slot menengah atas untuk matematik tingkatan 4 yang mana hari ini kita akan belajar persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Dan untuk itu dia ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Ria. Cikgu apa khabar? Baik. Okey, hari ini Cikgu, saya kalau tengok tadi graf yang Cikgu tunjukkan di sebelah sana, adakah mempunyai perkaitan dengan mata pelajaran kita pada hari ini Cikgu? Betul Ria, ada kaitan. Kalau kita perhatikan betul-betul, pada baris pertama graf ini, dia hanya menyentuh satu tempat pada paksi X. Manakala baris kedua, ada dua tempat graf ini sentuh pada paksi X. Manakala untuk baris yang ketiga, tiada pun graf yang menyentuh paksi X. Dan nilai yang disentuh ini disebut sebagai punca persamaan kuadratik. Yang itulah kita nak belajar hari ini, macam mana nak dapatkan punca persamaan kuadratik. Oh, begitu. Baiklah Cikgu, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, tak lengkaplah kalau tiada murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mungkin Cikgu boleh memperkenalkan murid-murid Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Ria. Okey, Cikgu perkenalkan yang pertama, Hamimi Azrina. Okey, lambai pada kamera Hamimi. Boleh lambai adik Hamimi? Okey, yang di bawah Cikgu. Hamimi tu ialah Muhammad Amirul Syahmi Haziq. Okey, lambai Syahmi. Hai. Adakah Syahmi mendengar kita? Nampaknya dia kaku di situ. Mungkin Okey, ada gangguan seterusnya sikit, Cikgu. ialah Arisha Fatihah. Okey, lambai Arisha. Hai Risha. Dan murid cikgu yang keempat ialah Salina. Okey, lambai Salina. Hai Salina. Okey, baiklah, itu dia murid-murid kita pada hari ini akan bersama-sama dengan kita Cikgu. Dan mungkin untuk sebagai permulaannya Cikgu boleh terangkan kepada murid-murid di rumah juga standard pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar berkaitan penyelesaian punca kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, tajuk ini berada di bawah standard pembelajaran 1.1.6 matematik tingkatan 4, iaitu menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Pada akhir siaran, cikgu harap murid-murid di rumah dan di Google Meet akan dapat yang pertama menyemak jawapan dalam menentukan punca persamaan kuadratik menggunakan kalkulator saintifik. Kedua, dapat menunjukkan kaedah pemfaktoran dalam penyelesaian punca persamaan kuadratik. Dan yang ketiga, mengenal pasti punca bagi satu persamaan kuadratik melalui kaedah graf. Ini bonuslah ni, melalui kaedah graf. Yang kita nak tekankan hari ini ialah mencari punca persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran. Dalam penyelesaian murid-murid, perlu ditunjukkan dengan jelas kaedah pemfaktoran tersebut. Sebab kalkulator hanya membantu untuk memberikan jawapan akhir. Markah penuh, murid-murid hanya akan dapat kalau ditunjukkan kaedah pemfaktoran tu dengan jelas dan betul. Okey, baik, itulah dia standard pembelajaran. Ada lagi Cikgu tambahan lain?
Tak ada. Okey, baiklah. Saya pasti murid-murid di rumah juga kena bersedia dan juga di Google Meet belakang Ria ni untuk kita sediakan pen, kertas dan pastinya kita akan kembali selepas ini untuk bentuk persamaan kuadratik. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah atas hari ini untuk matematik tingkatan 4. Kita akan belajar persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Rusnizan yang pastinya kita nak teruskan Cikgu dengan bentuk persamaan kuadratik. Silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Okey murid-murid, adakah murid-murid masih ingat bentuk persamaan kuadratik? Okey, cikgu nak minta murid di Google Meet Syahmi untuk sebut apa dia bentuk persamaan kuadratik. Silakan adik Syahmi. Mungkin boleh. Bentuk persamaan kuadratik ialah A Nampaknya line BX tambah C sama. Okey, mungkin kita boleh cuba murid lain, Cikgu? Boleh? Apa kata kita tanya Arisha? Okey, Arisha, silakan adik Arisha. Apakah dia bentuk persamaan kuadratik? Bentuk persamaan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Bijak Arisha. Cikgu nak semua murid tahu bentuk persamaan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, di mana A itu ialah pemala bagi kuadratik, pekali bagi kuadratik, maafkan cikgu. B itu ialah pekali bagi linear, manakala C adalah pemala. Okey, kalau kita dah tahu bentuk okey, apa kata kita terus kepada cara untuk selesaikan persamaan. Okey, sebagai contoh soalan yang pertama, tuliskan persamaan kuadratik berikut dalam bentuk Okey, contoh soalan yang diberi ialah X tambah 1 sama dengan 5X tambah 5 per 2X. Okey, macam mana kita nak tukarkan persamaan yang diberi ke dalam bentuk kuadratik? Okey, kita perhatikan ada ungkapan di sebelah kiri sama dengan dan ada ungkapan di sebelah kanan sama dengan. Okey, di sebelah kanan ni bentuk dia ialah bentuk pecahan. Jadi kita tak nak bentuk pecahan, kita nak hilangkan 2x. Apa perlu kita buat? Semua sebutan yang tiada per 2x akan dapat darab dengan 2x. Okey, maka terhasillah barisan yang kedua. 2x darab x akan dapat 2x kuasa 2. 1 darab 2x tambah 2x sama dengan 5x tambah 5. Jadi bentuk ni nampak lebih mudah penyelesaiannya sebab dah tak ada bentuk pecahan. Okey, kemudian kita akan pindahkan semua ungkapan di sebelah kanan ke sebelah kiri untuk jadikan dia sama dengan kosong. Sebab bentuk persamaan kuadratik mesti sama dengan kosong. Okey, bila sampai baris ini, murid-murid perhatikan bahawa adanya sebutan serupa. Ada sebutan X, 2X tolak 5X. Jadi kita kena permudahkan. Maka kita akan dapatlah bentuk persamaan kuadratik 2X kuasa 2 tolak 3X tolak 5 sama dengan kosong. Okey. Bila dah dapat bentuk persamaan kuadratik, macam mana kita nak menyemak nilai punca menggunakan kalkulator? Okey, ini adalah kelebihan bagi murid-murid nak guna masa dalam Dewan Peperiksaan. Okey, bila dalam bentuk kita boleh bandingkan dengan bentuk persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi kita boleh tahu daripada sini A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3 dan C sama dengan negatif 5. Nak menggunakan kalkulator, kita akan guna button mode, tekan sebanyak 3 kali. Kemudian kita pilih EQN, kita cari degree dan tekan 2. So kaedahnya boleh tonton video yang telah cikgu sediakan. Okey, tekan mode. Kat sini ya button mode sebelah on tu 3 kali. Nampak paparan EQN, tekan 1 dia naik unknown. Kita tak nak unknown, kita nak degree. Okey, tekan nak panah ke kanan dapat degree dan dia terus tunjukkan A berapa. Jadi dekat sinilah murid akan masukkan nilai A, nilai B dan nilai C. Okey.
kaedah dia, cara penulisan, okey, ni tadi langkah tadi telah ditunjukkan macam mana nak sampai kepada bentuk am persamaan. Okey. Jadi selepas dapat bentuk am persamaan, sediakan dulu kurungan, 2 kurungan dan samakan dengan kosong. Sediakan dahulu. Sebab kalkulator ni dia hanya bagi jawapan akhir. Dia tak tunjuk langkah penyelesaian, sedangkan pemarkahan adalah pada setiap langkah. Okey, bila dapat jawapan X dalam bentuk perpuluhan, kita tak nak jawapan X dalam perpuluhan, mesti dalam pecahan. Okey, tukarkan dia pada pecahan, shift ABC, dapatlah X yang pertama ialah 5/2. Kemudian kita cari X yang kedua, kita akan dapat nilainya ialah, okey, X yang kedua kita akan dapat nilai -1. Okey, jangan berhenti setakat ini. Ini tidak akan dapat markah jika kurungan ini dibiarkan kosong. Jadi murid-murid perlu mengisi di dalam kurungan tersebut. Okey, lagi sekali kita nampak X sama dengan 5/2, bentuk pecahan. Jadi kita akan bawa dulu 2 ni ke sebelah kiri. Disebabkan dia adalah per, iaitu bahagi, bila pindah dia jadi darab. Dan 5 pindah ke kiri dia jadi tolak. Sebab tu kita isi ke dalam kurungan ni ialah 2x tolak 5. Okey, untuk X sama dengan 1, apa yang berlaku? Disebabkan kat sini ialah tolak 1, tak ada bentuk pecahan. So tak ada masalah, terus bawa ke sebelah kiri. Okey, murid boleh tulis sebagai X tambah 1. Ini adalah penyelesaian yang sempurna untuk menunjukkan kaedah pemfaktoran. Okey, so kita pergi kepada soalan contoh yang pertama. Jadi cikgu nak minta murid-murid cikgu di Google Meet untuk dapatkan bentuk am persamaan. Cikgu nak minta Salina, apakah bentuk am persamaan bagi persamaan kuadratik yang diberi? Murid-murid lain boleh cuba ya. Kalau tengok kat sini ada per 5. Jadi macam mana kita nak hilangkan 5 ni? Apa perlu kita buat? Okey, Salina, dah ada jawapannya belum? Kiranya cikgu mahukan bentuk persamaan. Murid Baik. perlu pandai. Nampak gaya buat tu. Salina sudah bersedia. Silakan adik Salina dengan jawapan. Nampak gayanya Salina dah selesaikan terus sampai nilai K. Cepat cikgu. Bukan bentuk am saja dah dia selesaikan. Okey, mari kita tengok. Okey, terima kasih Salina. Bagus Salina. Okey, kita macam tadi cikgu terangkan, kalau ada pecahan per, kita nak hilangkan penyebut di bawah. Maka sebutan yang tiada per 5 akan dapat darab 5. Okey, dia akan jadi 2K kuasa 2 tolak 5K sama dengan 25. Dan kita susun supaya sebelah kanan sama dengan kosong. Kita dah dapat bentuk am. Jadi macam mana kita nak selesaikan persamaan ini? Setiap kali dah dapat bentuk am, pastikan tulis dulu 2 kurungan dan samakan dengan kosong. Kemudian murid-murid perlu tekan kalkulator, masukkan nilai A, nilai B dan nilai C. Okey, dan murid-murid akan dapat X yang pertama ialah 5. Okey, so jadi nilai kat sini kalau kita perhatikan, pemboleh ubah kat sini dia guna K. Kalkulator memang dia bagi X. Janganlah tertukar, tulislah K sama dengan 5. Okey, cari pula punca yang kedua. Punca yang kedua kita tekan kalkulator. Okey, dia akan beri dalam bentuk perpuluhan. Jadi, tukarkan dalam bentuk pecahan. So, tak ada masalah. Murid akan dapat jawapan K sama dengan -5/2. Dah dapat jawapan ni, jangan lupa untuk mengisi kurungan. Okey, jadi kurungan itu diisi dengan K tolak 5 dan 2K tambah 5. Okey, murid-murid di Google Meet ada yang nak bertanyakan soalan? Ya, Arisha. Arisha ingin bertanya soalan. Silakan Arisha. Okay, saya nak tanyakan, cikgu kalau K tu saya tulis sebagai X, boleh ke? Macam contohnya X sama dengan 5, X sama dengan -5/2. Boleh diterima ke? Okey, itu bergantung kepada pemeriksa. Dia faham murid menunjukkan K, tapi alangkah lebih baik untuk menunjukkan kita ni bijak dan pandai. Tengok cerita atas. Cerita atas dia K. Maksudnya ending dia punya penamat dia mestilah cerita pasal K juga. Ada lagi soalan daripada murid-murid di Google Meet? Okey, kalau tak ada, Hamimi, Azrina. Silakan. Ya, apa soalan Hamimi? Cikgu, kalau saya terlupa, 2 kurungan jawapan tu macam mana ya?
Okey, maksud Hamimi dia tak buat kurungan tapi dia tulis jawapan ni sebab murid-murid mudah ingat tekan kalkulator tetapi dia lupa nak buat Cara pemfaktoran. Sedangkan inilah sebenarnya yang dimaksudkan kaedah pemfaktoran. Jadi bila tak tunjuk maksudnya langkah penyelesaian seterusnya tidak akan dinilai. So tiada markah lah untuk murid tersebut. Sangat rugi. Jadi kena ingat buat kurungan siap-siap. Kebiasaannya cikgu berapa markah untuk satu soalan macam tu? Kalau soalan jenis rutin macam ni, markah dia kalau dulu dekat sini markah dia 1. Okey, dapat tunjukkan pemfaktoran ni 1. Setiap satu nilai ni 1. Ini kalau dululah. Dari segi SPM cikgu tak boleh cerita sebab pemarkahan itu hak lembaga peperiksaan. Ini jenis yang lama lah, yang biasa. Okey, standard. baik. Jom kita teruskan cikgu. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan contoh yang kedua. Okey, soalan contoh yang kedua, 3x kuasa 2 tolak 7 bahagi dengan x tolak 1 sama dengan 2. Okey, ada tak murid-murid nak cuba yang dapat jawapan persamaan kuadratik? Nak bagus matematik ni kena mencuba. Kita ada Arisha cikgu. Okey, Arisha, apa jawapan Arisha? Persamaan dia ialah 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 5 sama dengan kosong. Okey. Dah dapat Mari jawapan. kita tengok. Sebab latihan ni cikgu dah bagi handout pada pada anak murid cikgu di Google Meet. Jadi dia boleh buat siap-siap lah. Okey. So kat sini sebabkan x tolak 1 ni sebagai penyebut, jadi kita nak hilangkan x tolak 1. Sebutan yang tiada per x tolak 1 akan dapat darab dengan x tolak 1. Sebab tu dia dapat 2x tolak 2. Pecahan ni bila darab x tolak 1, jadi kita dah permudahkan. Hanya tinggal 3x kuasa 2 tolak 7. Kemudian kita susun dan kalau ada sebutan yang serupa, kita kena selesaikan dan dapat bentuk persamaan kuadratik iaitu 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 5 sama dengan kosong. Okey, seterusnya daripada bentuk tersebut, macam mana kita nak mencari punca bagi persamaan ini? Okey, ingat lagi sekali, apabila dah dapat sahaja bentuk persamaan kuadratik, terus kepada bina 2 kurungan, samakan dengan kosong, barulah murid-murid tekan kalkulator untuk dapatkan nilai punca yang pertama dan punca yang kedua. Bila dah dapat punca yang pertama dan punca yang kedua, jangan lupa untuk isi kurungan yang kita tinggalkan tadi. Maksudnya kena patah baliklah langkah penyelesaian tu. Okey, dia akan dapat dalam kurungan ni 3x tolak 5 dan x tambah 1. Sebab kaedah pemfaktoran ini ialah hasil darab antara ungkapan linear dengan ungkapan linear untuk mendapatkan persamaan kuadratik. Okey, so kita pergi kepada soalan contoh yang ketiga. Okey, soalan contoh yang ketiga. Cikgu nak, siapa belum ya? Mimi. Mimi, apakah persamaan bentuk bagi soalan ni? Saya dapat 9x tolak 3x kuasa 2 sama dengan tolak 4 tolak 2x. Okey, tu dalam bentuk dah ke belum Mimi? Yang Mimi baca tadi tu dalam bentuk ke belum? Belum, sebab lepas sama dengan tu ada pula nilai lain. Kalau bentuk dia mesti sama dengan kosong. Okey, untuk persamaan ini kita ada 2 kaedah. Okey, kaedah yang pertama, yang Mimi bagi tahu tadi ialah langkah yang kedua. Dia baru buat kembangan. Baru buat kembangan. Dia belum lagi susun jadi bentuk persamaan. Okey, jadi bila kita nak susun, kita nampak kat sini perkali kuadratik kita kat sini ialah negatif 3 dan dia bernilai negatif. Kalau cikgu pesan pada murid-murid supaya jadikan perkali kuadratik itu sebagai positif. Okey. Kita maksudnya nak jadikan positif, kita akan bawa ke sebelah kanan sama dengan. Jadi semua sebutan lain akan ikut pergi ke sebelah kanan. Kemudian kita dapati ada 2 sebutan serupa, jadi kita kena selesaikan sebutan serupa ni. Maka ini adalah bentuk persamaan bagi soalan ni, bagi persamaan ni. Okey, andai kata yang kedua, kita tak nak pindahkan perkali bagi kuadratik ini ke kanan, kita nak biar duduk sebelah kiri. Okey, tak ada masalah, masih lagi betul.
dua-dua jawapan ini diterima. Okey, apa yang bezanya ialah dalam kaedah pemfaktoran ni nanti. Okey, dua-dua ni bentuk am. Ni bentuk am, ini bentuk am. Okey, yang membezakan nanti, okey, bila dapat bentuk am, langkah seterusnya ialah 2 kurungan kita samakan dengan kosong. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan yang sama. Walaupun nilai A dia berbeza, tapi kita dapat jawapan yang sama. Okey, kita masukkan dalam kurungan. Dapat X tolak 4 dan 3X tambah 1 sama dengan kosong. Tetapi, cerita dia tadi, apa dia pemfaktoran? Hasil darab 2 ungkapan. So, kalau kita tengok kat sini, ini ungkapan dia X tolak 4, ini ungkapan dia 3X tambah 1. Kita darab X dengan 3X. Apa kita dapat? Kita akan dapat X kuasa 2. Hasil darab tu X darab 3X, 3X kuasa 2. Tapi kalau dekat sini X darab 3X, kita dapat 3X kuasa 2. Tapi perhatikan, ada tanda negatif. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena letakkan tanda negatif di hadapan kurungan. Barulah bila kita kembangkan semula pemfaktoran ni, kita akan dapat bentuk am persamaan kuadratik. Okey, itu sahaja untuk segmen kita yang pertama ni. Okey, baik. Itu 3 soalan contoh yang pastinya untuk bentuk persamaan kuadratik. Saya pasti murid-murid di Google Meet dan juga di rumah sudah tahu cara macam mana cikgu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita akan kembali selepas ini untuk latihan pengukuhan. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Terima kasih untuk anda yang terus kekal dengarkan saya Ria. Sekarang pastinya untuk Didik TV KPM dan kita hari ini dalam slot menengah atas untuk matematik tingkatan 4. Ria bersama-sama dengan Cikgu Rusnizan. Cikgu, untuk persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran, kita nak teruskan dengan latihan pengukuhan. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Ria. Kita akan terus kepada latihan pengukuhan. Cikgu harap murid-murid di Google Meet bersedia dengan jawapan. Okey, untuk soalan yang pertama, selesaikan persamaan kuadratik berikut. X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 2, 3 tolak 2X. Cikgu bagi masa untuk murid-murid di Google Meet dan juga di rumah untuk cuba menjawab dahulu. Okey. Murid-murid nampak gayanya sudah bersedia ya Cikgu. Siapa yang dah dapat jawapan boleh angkat dan tunjukkan pada kamera jawapan masing-masing. Kita boleh cuba ceklah sama ada betul ataupun tidak jawapan mereka ya Cikgu. Okey. Baik, jadi ada murid yang sudah langkah bersedia? pertama ni sebenarnya kita buat apa Ria? Sebenarnya kita akan buka kurungan. Maksudnya kita akan buat kembangan. Okey, sambil-sambil murid-murid tengah menyelesaikan kan. Ada yang dah dapat dah ke? Wow. Cepat ya. Okey. Okey, apa jawapan akhir tu? Semua dapat. Cikgu boleh tunjukkan pada jawapan kamera? akhir cikgu pasti semua akan dapat jawapan yang betul. Cuma cikgu nak perhatikan kat sini kurungan. Dua kurungan itu perlulah diisi. Okey, mari kita bandingkan jawapan murid-murid di Google Meet dengan jawapan yang telah cikgu sediakan. Okey. Yang pertama kita akan buat kembangan. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 6 tolak 4X. Okey, seterusnya kita akan susun dan nampak ada sebutan serupa. Kita selesaikan, kita dapat bentuk am. X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan kosong. Melalui kalkulator, kita akan dapat jawapan yang pertama, X sama dengan 3, X sama dengan 2. Jadi, cikgu perhatikan tadi, keempat-empat murid cikgu di Google Meet, semua menunjukkan pemfaktoran yang betul. Wow, jadi, mereka semua layak markah penuh. Cikgu nak bagi semua 1 bintang. 1 bintang. 1 bintang. Alright. Okey, tahniah murid-murid. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, X tolak 2 sama dengan 8 tolak 4X per 3X. Okey, cuba buat. Okey, rasa-rasa kalau tadi ada kurungan, kita perlu buat kembangan. Sekarang tak ada kurungan. Apakah langkah pertama kita perlu buat? Kalau tengok soalan ni,
dia ada bentuk pecahan, ada 3x, penyebut 3x. Bila nampak pecahan, bentuk ni nampak bentuk yang susah. Jadi kita perlu hilangkan 3x ni. Macam mana kita nak hilangkan dia? Okey. Nampaknya kita ada Salina dan juga Syami. Salina dan Syami dah tunjuk jawapan. Jawapan akhir cikgu pasti semua betul. Itu tak ada masalah. Cikgu nak tengok yang dalam kurungan x tolak 2, 3x tambah 4. Okey, semua empat-empat dapat jawapan yang sama. Okey, mari kita bandingkan jawapan dengan jawapan yang telah cikgu sediakan. Okey, langkah pertama kita pindahkan 3x. Maksudnya yang tak ada penyebut 3x, kita akan darab dengan 3x. X darab 3x dapat 3x kuasa 2, tolak 6x sama dengan 8 tolak 4x. Kemudian kita susun ikut sebutan serupa dan selesaikan sebutan serupa. Kita akan dapat bentuk 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 8 sama dengan 0. Dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat x tolak 2 dan x sama dengan negatif 4/3. Jadi dalam kurungan ni tadi, cuba angkat jawapan lagi sekali murid-murid di Google Meet, sama tak? X tolak 2, 3x tambah 4. Sama. Semua dapat lagi. Cikgu up. Tadi 1 bintang. Cikgu nak up jadi 2 bintang. Untuk kukuh 2. Wow. Ni kira untuk markah semua murid cikgu di Google Meet. Okey, baik cikgu. Kita teruskan. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Kalau tadi pecahannya ada sebelah saja, kali ini pecahan tu ada di kiri dan kanan. Kalau nampak soalan ni macam agak sukar sedikit cikgu. Ya. Nampak je. Tapi ingat je cikgu pesan, kalau nampak pecahan, okey, katalah kat sini 3x tambah 5. Apa sebutan yang tak ada per 3x tambah 5? X. Jadi x ni akan dapat darab dengan 3x tambah 5. Okey. Untuk yang 3x tambah 1 macam nak hilangkan. Siapa yang tak ada per 3x tambah 1? 2. So 2 ni akan dapat darab. 3x tambah 1. Okey, sementara tunggu murid-murid cikgu selesaikan. Ni lambat sikit lah. Kena kembang kiri kanan. Selalunya kita ada kaedah yang ada guru-guru yang mengajar, okey, bila ni pecahan per kita pindahkan jadi darab. Kalau cikgu suka cakap dalam bentuk macam tu je. Kalau ada penyebut ni, siapa yang tak ada penyebut ni, dia dapat darab tu. Cara kerja harus ditunjukkan ya cikgu. Mesti. Sebabnya kita akan menanda daripada atas ke bawah cara penyelesaian tersebut. Betul. Jadi murid-murid perlu tunjuk semua langkah-langkah penting dalam penyelesaian. Nampak gayanya murid-murid kita sudah dengan jawapan masing-masing cikgu. Okey. Kita tengok dalam kurungan masing-masing ada x tolak 1 dan X sama dengan x tolak 1 dan 3x tambah 2. Okey. Jawapan akhir cikgu tak kisah sangat sebab murid-murid memang mahir tekan kalkulator ni. Dia generasi apa ya? Generasi Z ke Y dah dia orang ni ya? Z, budak-budak ni. Z. Jadi dia cepat untuk tekan kalkulator. Okey, jadi kita akan dapat kat sini bentuk persamaan ialah 3x kuasa 2 tolak x tolak 2. Jadi dengan bantuan kalkulator, murid akan dapat jawapan akhir x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 2/3. Jadi kita boleh penuhkan dalam kurungan yang ditinggalkan kosong tu ialah x tolak 1 dan 3x tambah 2 sama dengan kosong. Okey, tadi cikgu perhatikan semua dapat sama macam jawapan cikgu. Jadi kali ni sebab soalan ni lebih susah, cikgu nak bagi 3 bintang untuk keempat-empat murid cikgu. 3 bintang. 3 bintang. Okey. Mari kita lihat soalan kukuh 4. Kali ini nampak perbezaannya? Tak ada lagi ungkapan kuadratik ke. Bukan dalam bentuk ungkapan, tapi dalam bentuk penyelesaian masalah. Dia buat penceritaan. Okey, tengok soalan ini. Raziah membeli 2x tolak 17 buah kamus dengan harga RM12x setiap satu. Okey, maksudnya dia beli ada satu bilangan, kita tak tahu berapa buah kamus, iaitu 2x tolak 17. Satu kamus tu harga dia ialah 12x. Okey, dia bayar RM4,104 Malaysia untuk semua kamus tu. Soalan minta cari hitung bilangan kamus yang dibeli. Jadi, perkara pertama murid perlu bina persamaan dekat sini. Daripada soalan bentuk ayat, nak tukarkan kepada persamaan.
Okey, kat sini cikgu nak tanya Mimi. Mimi Azrina. Apakah persamaan yang kita boleh bentukkan kat sini? Okey, silakan adik Mimi. 2x tolak 17 darab 12x sama dengan 4104. Okey, bagus Mimi. Kita nak cari jumlah ni, jumlah dia kena bayar mestilah bilangan kamus darab dengan harga untuk satu kamus. Jadi 2x tolak 17 darab dengan 12x sama dengan 4104. Bila dah dapat sahaja persamaan ini, murid-murid perlu selesaikan sehingga dapat bentuk persamaan kuadratik. Maksudnya kena buat kembangan. Okey, kemudian dapatkan bentuk okey, dan tekan kalkulator untuk mencari nilai akhir. Okey, kita akan dapat nilai yang pertama, punca yang pertama dia ialah x sama dengan 18. Jadi bila kita masuk dalam kurungan, dia akan jadi x tolak 18. Untuk punca yang kedua, x sama dengan negatif 19/2. Dalam kurungan kita perlu tulis 2x tambah 19. Okey, Mimi, penyelesaian cikgu ni dah sempurna dah ke? Kaedah pemfaktoran yang Belum. ditunjukkan ini dah sempurna ke? Belum. Kenapa belum, Mimi? Kenapa belum? Sebab dia nak bilangan kamus. Oh, dia nak bilangan kamus. Itu nak menjawab soalan. Cuba tengok kat sini, Mimi. Adakah pemfaktoran yang cikgu tunjukkan ni dah betul, dah sempurna pemfaktoran yang cikgu buat? Ingat balik. Pemfaktoran ni ialah hasil darab dua ungkapan. Cuba tengok, x darab 2x, kita akan dapat apa sebenarnya? 2x kuasa 2. Bandingkan dengan perkali kuadratik kat sini. Berapa perkali kat sini? 4. Sama tak? Tak sama kan? So, apa yang tertinggal yang kita perlu tambah? Macam mana 2 nak jadi 24? Arisha nak bantu kot. Boleh tak Arisha? Apa yang tertinggal? Letak 12 kat depan tu. Letak 12 kat depan kurungan. Ya, kita perlu letak 12 kat depan ni. Barulah dia jadi 24x kuasa 2. Maksudnya kat sini, masa bentukan persamaan, kita dapati faktor sepunya terbesar. Untuk 3, A, B dan C ni, faktor sepunya terbesar dia ialah 12. Semua ni boleh bahagi dengan sifir 12. Jadi perlu ditunjukkan. Ini adalah kaedah pemfaktoran yang sempurna. Okey, barulah kita tengok, soalan nak hitung bilangan kamus yang dibeli. Tapi kita ada dua nilai X, 18 dan juga negatif 19/2. Adakah kita dah menjawab soalan? Kita belum lagi menjawab soalan. Kita hanya baru mencari nilai X. Belum selesai. Jadi Salina, apa yang perlu kita buat kat sini Salina? Kita kena cari dan hitungkan bilangan kamus. Nak cari bilangan kamus. Macam mana kita nak cari bilangan kamus, Salina? Kena selesaikan persamaan yang dia bagi tu. Persamaan yang mana satu kita nak guna? 2x. Ya, betul. 2x tolak 17. Kita nak cari bilangan kamus, kita kena guna maklumat 2x tolak 17 sebab ini ialah bilangan kamus. Jadi yang kita perlu ganti nilainya ialah X sama dengan berapa kita nak ganti? Nilai apa perlu kita pilih? Syahmi boleh cakap ke? Okey. Nampaknya Syahmi dia punya line tak berapa okey. Jadi kita kena ambil nilai 18. Okey, kenapa kita perlu ambil nilai yang positif? Sebab ini adalah soalan kebat. Soalan berkaitan dengan situasi sebenar kehidupan. So jaranglah bilangan tu dalam negatif, memang tak ada, bukan jarang, memang tak ada. Jadi kita perlu guna hanya nilai positif. Jadi kalau murid berhenti setakat ini sahaja, memang tak akan dapat markah penuh lah, tak dapat. Sebab dia tidak menjawab kehendak
soalan. Dia nak bilangan kamus. Okey, baik cikgu. Seterusnya. Kita sempat pergi ke soalan yang kelima, kukuh 5. Okey, lagi sekali bentuk penyelesaian masalah. Sebuah akuarium mempunyai panjang X tambah 7 cm, lebar X cm dan tinggi 60 cm. Jumlah isi padu akuarium itu ialah 48,000 cm padu. Akuarium itu diisi penuh dengan air. Hitung nilai X. Okey, apakah persamaan pertama? Inilah idea pertama yang perlu murid keluarkan. Okey, apa idea pertamanya? Okey, Arisha mungkin nak cuba? Apa dia Arisha? Untuk soalan ni, sebabkan dia kata akuarium berbentuk kubat. Jadi isi padu untuk akuarium tu akan jadi panjang dan lebar dan tinggi. Jadi persamaan dia ialah X tambah 7 darab X darab 60 sama dengan 48,000. Okey, bagus Arisha. X tambah 7 darab X darab 60 sama dengan 48,000. Sebab formula untuk isi padu kuba adalah panjang darab lebar dan tinggi. Okey. Jadi murid boleh buat kembangan dan dapatkan bentuk am persamaan kuadratik. Bila dapat je bentuk am persamaan kuadratik, terus buat dua kurungan kosong. Gunakan bantuan kalkulator untuk dapatkan jawapan akhir. Kemudian isi kurungan tersebut. Jadi X tolak 25 dan X tambah 32. Tapi kita perhatikan lagi sekali, X hasil darabnya ialah X kuasa 2. Sama tak dengan kat sini? Tak sama. Jadi apa penambahan yang perlu kita buat? Kita perlu tambah depan kurungan 60. Sebab 60 ialah faktor sepunya terbesar untuk semua sebutan ABC. Jadi jawapan akhir dia nak hitung nilai X. Kita tak boleh berhenti setakat ni sebab ada dua pilihan jawapan. Cikgu dah bagi tahu tadi, perlu nyatakan jawapan akhir. Jadi nilai X kat sini ialah 25. Kita perlu pilih jawapan yang bernilai positif. Okey. Baik cikgu, ada satu lagi cikgu, latihan pengukuhan, silakan. Okey. Untuk latihan yang terakhir, okey, Saleha berumur P tahun. Aiman adalah 4 tahun lebih tua daripada Saleha. Hasil darab umur mereka ialah 12 tahun. Okey, bila kita baca kat sini ayat ni, apakah persamaan yang kita boleh bina? Ini penting. Selalunya murid-murid kalau pertama ni dia tak boleh bina, memang tak mampulah nak jawab soalan ni. Jadi jelas kat sini dia cerita tentang hasil darab umur mereka. Saleha umur berapa? P. Aiman 4 tahun lebih tua pada Saleha. Jadi umur Aiman ialah 4 tahun lebih tua pada Saleha. Jadi 4 tambah P ataupun P tambah 4. Okey. Jadi persamaan yang pertama kita boleh keluarkan ialah P darab P tambah 4 sama dengan 12. Sebab dia kata hasil darab umur mereka ialah 12. Jadi murid-murid boleh buat kembangan dan dapatkan bentuk am kuadratik. Jadi ini adalah penyelesaian untuk soalan A. Sebab soalan A bentukkan persamaan kuadratik. Ini jawapan untuk soalan A. Okay. Untuk soalan B, cari umur Aiman. Okay. Nak cari umur Aiman, kita perlu gunakan kaedah pemfaktoran untuk mencari nilai P. Tekan kalkulator, dapat P sama dengan 2, P sama dengan -6. Jangan lupa isi semula dalam kurungan, P tolak 2 dan P tambah 6. Okey, sampai kat sini adakah ini jawapan akhir? Salina, adakah ini jawapan akhir? Cari umur Aiman. Umur Aiman yang mana? 2 ke -6? Umur Aiman negatif cikgu. Umur negatif. Boleh tak umur Aiman -6? Umur Aiman 2 ke? Berapakah umur Aiman, Salina? Umur Aiman 2 ke? Bukan. Okey, umur Aiman bukan 2. Jadi umur Aiman berapa? Umur Aiman, kan tadi kita kira P tambah 4. Ya, betul. So, jawapan dia adalah 6. Umur Aiman 6 tahun. 6 tahun. Macam mana dapat 6 tahun? Kita gantikan P dengan 2 sebabnya P 4 tambah P, so P tu tadi 2, so 4 tambah 2 sama dengan 6 tahun. Barulah menjawab kehendak soalan. Baik, bijak Salina. Dahsyat-dahsyat murid-murid kita pada hari ini cikgu, begitu fokus sekali dalam menjawab soalan untuk latihan pengukuhan tadi. Baik, terima kasih murid-murid di rumah juga yang mana mencuba, tahniah untuk anda. Dan selepas ini kita akan kembali untuk punca kuadratik melalui graf. Okey, terus bersama Ria dalam Didik TV KPM.
TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah atas hari ini bagi matematik tingkatan 4. Kita nak teruskan cikgu dengan punca kuadratik melalui graf. Silakan. Okey, cikgu teruskan kepada tentukan punca persamaan kuadratik berikut. Cikgu bagi contoh, ada satu persamaan x kuasa 2 tolak 9x tambah 18. Okey, hari ini cikgu nak memperkenalkan perisian GeoGebra. Perisian ini ada dalam buku teks yang diminta untuk pelajar buat eksplorasi berkaitan graf. Jadi macam mana kita nak menggunakan perisian GeoGebra ini? Pertama, murid-murid boleh pergi kepada pencarian di Google, type GeoGebra dan klik kepada graphing calculator. Okey. Kemudian murid akan dapat satu paparan macam ni. Jadi murid hanya perlu menaik bentuk persamaan kuadratik kat sini. So, bila dia tarik je, pada paparan graf ni dia akan tolong bina graf tersebut. Okey. Dah selesai. Nampak tak graf ini bentuk dia macam apa ni Ria cakap tadi, graf senyum. Tapi graf ni dia lalu dua tempat pada paksi X. Maksudnya dia ada dua pintasan X. Dan pintasan X ni, inilah punca persamaan kuadratik yang kita tekan guna kalkulator tadi. Inilah persamaan kuadratik yang kita tekan guna kalkulator. Okey, jadi punca persamaan kuadratik ini ialah 3 dan juga 6. Ini kaedah untuk menggunakan GeoGebra. Jadi murid-murid boleh mengeksplorasi sendiri perisian ini di rumah. Okey. Seterusnya untuk yang kedua ialah Desmos. Perisian Desmos ini digunakan adalah aplikasi telefon ya, Desmos ni. Okey, jadi murid-murid boleh cari sendiri pada Play Store. Okey. Simbol Desmos ni macam ni. Dan cara penggunaannya sebenarnya ialah sama sahaja macam GeoGebra. Bila dah dapat dia punya paparan Desmos tu, murid hanya perlu menaik persamaan kuadratik. Murid tak perlu ya buat sama dengan kosong, hanya ungkapan kuadratik dia sahaja. Hanya taipkan ungkapan kuadratik dalam bentuk Jadi dia boleh tolong bina graf yang betul. Okay, daripada graf ni kita boleh nampak nilai kat sini, walaupun tak ada nilai kita boleh kira ni 5, sini 1, 2, 3. Maksudnya punca yang pertama ialah 3. Tu punca dia ya. Pintasan X tu ialah punca persamaan kuadratik. Okey, yang pertama tu 3 dan yang kedua ialah 6. Jadi murid-murid boleh buat eksplorasi sendirilah. Nak tengok macam mana rupa graf tu apabila nilai-nilai itu diubah. Katakanlah kita letak tanda X kuasa 2 ni, depan dia ada tanda negatif. So akan ada perubahan kepada bentuk graf. Okey. Jadi cikgu rasa itulah yang kita nak belajar hari ini. Cikgu harap semua murid-murid dah dapat apa dia punca persamaan kuadratik. Jadi sebelum cikgu rumus, cikgu nak minta seorang wakil daripada murid cikgu untuk rumuskan apa yang dia dapat pada hari ini. Silakan, kita ada adik Nur Salina. Okey, Salina. Okey, pada hari ini saya dapat mempelajari tentang bentuk dalam bentuk persamaan kuadratik dan punca kuadratik melalui graf. Selain itu, saya juga dapat mempelajari cara menggunakan kalkulator dengan lebih betul dan tepat. Okey, ya Salina. Okey. Salina dia dah merumuskan apa yang dia dapat. Apa kata kita semak bersama-sama apa yang murid-murid di Google Meet dan di rumah dah dapat kuasai. Okey, kalau berjaya, naikkan ibu jari, tunjukkan pada kamera ya. Okey, yang pertama, murid-murid dapat membentuk bentuk persamaan kuadratik. Dah dapat buat ke belum? Kalau dapat, tunjukkan ibu jari. Dapat, cikgu. Hamimi macam dapat ke tak? Syami? Okey. Kalau dapat, kita bagi 1 star. Okey, 1 star untuk semua murid. 1 bintang. Okey. Yang kedua, dapat menyemak nilai punca menggunakan kalkulator. Dah pandai dah ke guna kalkulator? Okey, kalau dah pandai, naikkan ibu jari.
Okey, semua dapat. Bagus. Yang ketiga, dapat menunjukkan kaedah pemfaktoran dalam penyelesaian persamaan kuadratik. Maksudnya tahu nak kena buat dua kurungan, samakan dengan kosong. Siapa tahu macam mana nak isi kurungan tersebut? Okey, naikkan ibu jari. Kalau dah dapat. Nampak gaya mereka semua dah tahu, cikgu. Semua tahu. Okey, lagi satu lagi. bintang lagi cikgu bagi untuk semua murid. Dan yang terakhir sekali, tambahan tadi. Rupa-rupanya graf kita boleh cari nilai punca daripada kaedah graf. Kalau kita dapat gambar tersebut. Boleh tak murid-murid menentukan punca persamaan kuadratik melalui kaedah graf? Boleh. Jadi 1 star lagi untuk semua murid. Jadi untuk hari ini cikgu nak beri pada murid-murid cikgu di Google Meet 10 bintang untuk semua. Salina, Syahmi, Arisha dan juga Mimi. Okey. Itu nampak gaya makan penuh cikgu? Makan penuh. Cuma cikgu nak ingatkan kat sini pada murid-murid dalam penyelesaian pemfaktoran, penyelesaian persamaan kuadratik, nak menggunakan kaedah pemfaktoran, pastikan dapatkan dulu bentuk persamaan kuadratik. Kemudian mahirkan diri menggunakan kalkulator. Dan jangan lupa isi dua kurungan yang kosong tadi. Perlu tunjukkan sebab kurungan itulah bukti murid-murid menggunakan kaedah pemfaktoran. Jadi untuk lebih bijak, lebih mahir, jadi murid-murid perlu buat latihan tambahan. Terutamanya untuk soalan-soalan bentuk kebat, soalan penyelesaian masalah. Sebab apa? Masalah pertama murid ialah nak mengeluarkan persamaan. Jadi lain masalah, lain persamaan dia. Okey, jadi cikgu harap murid-murid boleh buat latihan dengan lebih supaya lebih mahir. Jadi cikgu, okey cikgu, di manakah orang kata latihan pengukuhan kita boleh dapatkan? Okey, murid-murid boleh dapatkan latihan-latihan ini daripada sumberku di laman portal Delima KPM. Okey. Dekat sana pastinya ada banyaklah bahan-bahan yang murid-murid boleh berlatih. Sebab saya pasti cikgu kalau sebut je pasal matematik ni memang kena ada latihan. Betul. Tidak hanya sekadar membaca formula, tapi kena selalu buat. Bila dia mahir, dia akan yakin dengan jawapan. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan kejayaan untuk murid-murid yang mana dalam tingkatan 4 untuk mata pelajaran persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Baik, terima kasih Cikgu Rosnizan. Terima kasih juga Ria. Sudi bersama-sama dengan Ria pada hari ini. Juga terima kasih kepada murid-murid di Google Meet. Lambai sikit boleh? Dan juga murid-murid di rumah, diharapkan pengisian tadi dapat membantu kita sedikit sebanyaklah untuk kita terus mahir pastinya dalam mata pelajaran matematik. Okey cikgu, nampak gaya penutup kita hari ini berbeza sedikit ya cikgu. Kita nak dengarkan nyanyian cikgu dan mungkin Ria juga. Kena. Okey, dan kena untuk berpadu murid-murid, suara Ria, kena berpadu suara. Kita berpadu dua suara cikgu. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Silakan cikgu. Kita joget sikit hari ni. Boleh. Memang kena ceria-ceria cikgu. Anak dara menumbuk pandan, dibuat kuih pelbagai hidangan. Sebelum kita buat pemfaktoran, tulis dahulu bentuk persamaan. Senyum manis ala amboi amboi, dididik TV ala amboi amboi, belajar matematik ala amboi amboi, anak siapa? Senyum manis ala amboi amboi, dididik TV ala amboi amboi, belajar matematik ala amboi amboi, anak siapa? Joget sikit cikgu.